Public Good ni dalam masa lebih kurang 3 tahun. Belum lagi ni. Saya baca komen dulu. Boleh tag kawan-kawan, boleh share dekat WhatsApp. Okay. Dah lama tak pergi mana ni? Lama tak pergi mana ni? Duduk jauh Kuantan Pahang. Kuantan Pahang ada Public Good di Kuantan. Baru join PG, tak sampai seminggu lagi. Tahniah tuan, tahniah puan, puan ke tuan ni, Jumi Wani Hana. Tahniah, baru join PG. Dia tidak ada siapa yang awal sampai yang lambat sebenarnya. Dia ada garis masa masing-masing. Kita ada garis masa masing-masing. Okay dah, next slide. Okey sudah. Saya masuk kepada slide yang kedua. Ini siapa yang belum kenal saya ni? Saya bukan full time dengan Public Good. Saya bekerja kaki tangan kerajaan. Saya adalah pegawai dietetik di klinik kesihatan. Dan saya kenal Public Good ni sejak tahun 2016. Selepas saya lebih kurang 4 tahun saya bekerja makan gaji, saya baru kenal Public Good. Tuan-tuan sebut tadi baru kenal Public Good seminggu. Bagi saya jumpa Public Good tahun 2016 pun dah agak lambat. Sepatutnya saya jumpa Public Good ni sebaik saja saya kenal duit gaji lah. Lepas tu saya jadi di Public Good pada Julai 2017. Dan Alhamdulillah pada tahun lepas, bulan Mei, saya dapat upgrade kepada status Master Dealer. Dan baru-baru ini bulan Mei lepas, Alhamdulillah saya dapat status Founder Master Dealer lah, Founder Master Dealer. Dan dalam masa yang sama saya dapat percutian percuma daripada Public Good ke Cambodia, mini SIP ke Cambodia pada tahun ini. Harap-harap dapat pergilah, COVID boleh tamat dan kita boleh jalani hidup seperti biasa. Okey, seterusnya. Okey, tajuk saya pada pagi ini adalah emas sebagai simpanan evergreen. Kenapa saya pilih evergreen ni? Sebab evergreen dia sentiasa relevan sepanjang masa. Okey, ever berkekalan, green tu hijau. Maksudnya dia sentiasa segar. Tuan-tuan, emas ni sebenarnya dia bukan kita kena emas pada hari ini, dia bukan emas pada hari ini. Emas yang kita kena pada hari ini mungkin dah ada lama, zaman 5,000 tahun yang lampau mungkin dah ada. Kan? Kalau ikutkan sejarah, saya baca buku Masa untuk Emas Aziz Ali, dia sebut emas mula dipakai oleh kerajaan Firaun pada waktu itu pada 5,000 tahun yang lampau. Mungkin emas yang dipakai oleh isteri-isteri Firaun itu kita guna pada hari ini. Jadi sebab itu saya cukup teruja bila saya faham konsep ini. Emas sebagai simpanan yang evergreen ni, dia bukan sahaja emas tu kekal relevan pada hari ini, tapi akan datang, tuan-tuan rasa emas tu kekal tak? Ada lagi tak emas? Ataupun 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Mungkin sampai kiamat pun emas akan ada. Dan di dalam syurga nanti pun Allah janjikan siapa yang masuk dalam syurga disediakan bekas-bekas daripada emas, kan? Pakaian untuk wanita daripada emas. Jadi emas tu sentiasa relevan bukan sahaja kat dunia tapi di akhirat. Saya bila tiba-tiba saya terfikir kita banding dengan aset keuangan yang lain. Contoh kita nak banding dengan rumah. Rumah tak sama tuan-tuan. Rumah walaupun kita tahu rumah itu adalah rumah, tapi rumah yang zaman dulu, zaman 30 tahun, 40 tahun lepas, rumah bukan dalam bentuk rumah batu pada hari ini. Rumah dulu dalam bentuk rumah kayu, ataupun dulu daripada awal-awal dulu rumah daripada tanah, kan? Buat daripada tanah liat, masyarakat dulu duduk dalam gua-gua, dalam bukit, itu adalah rumah juga. Dan rumah di Malaysia tak sama dengan rumah di luar negara. Tak sama dengan rumah di kawasan yang bersuhu sejuk pada
Sebab kita lain, berbeza. Maksudnya dengan kata lain bahawa kalau kita nak katalah aset-aset lain tu berguna, bernilai, tapi kita jangan menafikan bahawa emas ni lebih bernilai. Emas ni lebih relevan daripada aset-aset lain. Kalau kita dekat Malaysia, kita pergi ke Australia, emas yang sama juga. Emas yang warna kuning, emas yang ada ketelinan 99.9, emas yang ada ketelinan 925, 916 dan sebagainya. Jadi bila kita faham konsep ini, kita akan menghargai sangat-sangat dengan emas ini. Okey, saya letak kat bawah itu, penyimpan emas sebenarnya adalah pelabur emas juga dalam masa yang sama. Maksudnya secara tak langsung, kalau kita beli emas, tak perlu fikir kita ni pelabur ke tidak. Sebab kita pun sendiri dah seorang pelabur. Walaupun definisi pelabur dengan penyimpan emas tu sedikit berbeza, tapi once kita dah beli emas untuk simpanan, kita secara automatik kita adalah pelabur emas juga. Okey. Seterusnya. Next slide. Okey, kenapa saya kata emas itu sebagai simpanan evergreen? Sebab saya tengok kepada sejarah. Kita tengok kepada sejarah emas. Pernah tak tuan-tuan tengok emas itu jatuh pada nilai kosong? Tak pernah. Ni saya ambil graf daripada goldprice.org. Gold price ni tak ada lebih daripada 20 tahun. Saya ambil 20 tahun sahaja. Saya memang ambil ringgit Malaysia per gram. Harga per gram dia bermula daripada tahun 96. Harga bawah RM50. Tahun sebelum pernah bawah RM50. Mungkin RM30-40 segram. Tuan-tuan rasa tahun 2020 boleh turun tak RM50 semula? Saya rasa agak mustahil. Agak mustahil untuk turun balik. Agak mustahil. Jadi emas tak pernah jadi nilai kosong dalam sejarah ekonomi dunia. Tapi aset-aset lain mungkin kita tengok, saya banyak compare dengan hartanah sebab kita senang nampak dengan hartanah. Contoh kita tengok rumah yang kawasan yang tanah runtuh. Rumah nilai kosong, tak ada orang nak beli rumah tu. Bayarlah berapa juta pun kepada orang ni, orang tak nak beli sebab dia dah jadi nilai kosong. Walaupun rumah tu mewah, rumah tu besar, tanah yang lapang, tapi orang tak sanggup nak beli sebab rumah itu bahaya ataupun ada masalah-masalah yang menyebabkan orang tak nak beli rumah tersebut. Okay, next slide. Next. Okay, yang kedua, kenapa emas itu sebagai simpanan evergreen? Sebab emas ni, orang tak boleh nak cipta, tuan-tuan. Dia tak boleh, kita ambil satu bahan, letak dalam makmal, letak dengan guna bahan kimia dan sebagainya jadi emas. Tak mungkin, tak akan berlaku. Tetapi emas ni dia bermula daripada sumber semula jadi yang Tuhan buat untuk kegunaan manusia. Bukan sahaja untuk perhiasan, tapi untuk kita guna dalam mungkin kehidupan seharian kita dalam bentuk emas. Jadi sumber emas ni dia semula jadi. Dia natural process. Berduduk dalam perut bumi berpuluh-puluh ribu tahun yang lampau menghasilkan emas. Kita pun tak tahu macam proses emas boleh berlaku. Tapi bila kita faham tentang proses kejadian emas itu, bila Tuhan jadikan emas untuk kegunaan manusia, manusia kena gunalah. Manusia kena manfaatkan emas. Dia asas sumber emas daripada semula jadi dan terhad. Saya baca buku-buku pasal emas ni, saya jumpa bahawa emas yang ada kat dunia ni, orang kata 200 tan, 200 juta tan. Saya ambil exact value dia. Ini anggaran saya, tuan-tuan. Anggaran sahaja 161,000 tan emas wujud di dunia ini. 161,000 tan emas yang wujud di dunia ini. Tuan-tuan duduk di Jepun, tuan-tuan duduk di US, tuan-tuan duduk di UK, kita duduk kat Malaysia, kita combine emas yang sama, kita gabung kat emas yang sama, kita dapat 161,000 tan emas. Ia bersamaan dengan, tuan-tuan nampak gambar saya letak tu, itu adalah trailer, tuan-tuan. Trailer kontraktor. Trailer kontraktor darat dengan 60 biji, itu adalah bersamaan dengan 161 tan emas. Rasa banyak ke sikit? Tuan-tuan rasa banyak ke sikit? Saya tak dapat baca komen ni. Sebenarnya sikit je, tuan-tuan. Sikit saja. Emas yang kita duk berlegar, kita rasa banyaknya emas, orang Malaysia beli emas, tapi tak banyak. Tak banyak tu banyak mana tak banyak tu? Hanya 4% sahaja daripada sumber, daripada dipanggil apa dipanggil kekayaan dunia. 4% sahaja daripada emas. Maksudnya 94% lagi tu adalah maksudnya kekayaan tu bukan dalam bentuk emas. Jadi sikit sangat je emas yang berlegar di kalangan kita. Bila sikit, demand tinggi. Bila demand tinggi, harga
akan naik. Okey. Seterusnya. Okey, ini emas pernah berfungsi sebagai mata wang yang lebih kukuh berbanding wang kertas yang dicetak oleh bank-bank negara. Okey, ini kita kena faham bahawa sebelum tahun 71, Presiden US Nixon, saya tak ingat nama penuh dia, Nixon, dia buat dia panggil satu usaha lah untuk nak memutuskan hubungan emas dengan duit. Dulu duit yang kita ada pada hari ini disandarkan pada emas. Maksudnya duit kertas yang tuan-tuan guna pada hari ini sebenarnya adalah voucher, tapi itu dulu sebelum tahun 71. Selepas tahun 71, wang adalah wang kertas adalah wang kertas, emas adalah emas. Jadi gambar yang saya tunjuk dekat sebelah tu warna putih tu, tuan-tuan rasa tahu ke emas tu ataupun tahu ke duit kertas? Itu bukan tahu tuan-tuan, itu adalah duit kertas yang baru dicetak. Duit kertas itu akan dihantar ke Central Bank negara, saya tak pasti negara apa, untuk digunakan oleh rakyat negara terbabit. Saya tengok pakar keuangan dia kata duit kertas ini dihasilkan daripada pokok pine. Pokok pine yang dibeli dengan nilai yang $3,000 ke $4,000, mereka buat dalam bentuk kertas. Kertas itu dicetak dengan nilai 1,000, 2,000, 3,000. Rasa tak adil lah tuan-tuan, rasa tak adil daripada pokok yang RM3,000 nilai dia dicetak untuk dijadikan nilai mata wang, tapi kalau berlaku kebakaran, kalau kena air, kalau terkoyak, dia akan jadi nilai kosong. Buang saja nombor 1 itu, dia akan jadi kosong. Tidak ada nilai. Okey, sebelah kanan itu adalah dinar. Itu saya nak tunjuk bahawa dulu sebelum ini dunia pernah menggunakan emas sebagai mata wang. Maksudnya kita berjual beli dengan emas. Ini saya ambil ni gambar yang saya memang ambil sendiri dekat Madinah. Tuan-tuan kalau pergi ke Madinah, pergilah ke Museum Osman. Museum Osman ni adalah museum bangunan Osmaniyah dulu yang dia buat stesen kereta api. Jadi sekarang ni dia jadikan museum. Museum tu ada letak barang-barang yang pada zaman Nabi dulu, pada zaman sahabat dulu ada kat sini, dan antaranya yang saya tertarik adalah dinar. Dinar ni tuan-tuan memang digunakan zaman Nabi. Menariknya, dinar ini bukan dibuat pada zaman Nabi, tapi dinar ini dibuat zaman Bizantin, dinar Bizantin. Maksudnya Nabi SAW dia apply dinar tersebut untuk digunakan di Madinah. Sebelah dia itu adalah dinar public gold. Ini saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan bahawa kalau kita nak kekalkan nilai kepada duit kita, kepada nilai nak kekalkan keuangan kita convert lah kepada emas. Sebab dulu memang duit kita ni asalnya daripada emas. Oleh kerana perancangan mereka yang tamak pada dunia ini, mereka putuskan hubungan emas dengan duit. Okay, next. Okay, ini lebih jelas. Emas melindungi anda daripada kehilangan kuasa beli. Kenapa saya galakkan emas kita buat simpanan sebagai simpanan? Sebab kita tak nak duit yang kita simpan itu dalam bank, dalam fixed deposit dan dalam instrumen-instrumen yang kita simpan duit kertas itu hilang kuasa beli. Hilang kuasa beli maksudnya, saya ambil gambaran kalau tuan-tuan nampak gambar sebelah itu, saya compare, saya banding antara kereta Myvi dengan gold bar. Kereta Myvi kalau tengok harga pada tahun 2000 harga lebih kurang 40,000 sebiji. Tahun 2015 lebih kurang 50,000 sebiji. Tahun 2019 harga lebih kurang 60,000 sebiji. Ambil dengan gold bar, sebenarnya saya nak letak gold bar 1 kg satu keping, satu ketul gold bar 1 kg bernilai 40,000 pada tahun 2000. Tahun 2015 harga seketul naik 150,000 per 1 kg. Tahun 2019 naik jadi 200,000 per kg. Jadi kalau tengok kepada kuasa beli, tahun 2000 1 kg gold boleh beli sebiji Myvi. Simpan je gold itu, tak beli apa-apa. Tak payah beli Myvi lagi. Dia simpan je 1 kg tersebut. Simpan sampai tahun 2019, lebih kurang 19 tahun, 1 kg gold yang sama boleh beli 4 biji Myvi. Ini boleh nampak dengan jelas kuasa beli yang ada pada emas. Kalau kita simpan duit kita kat rumah, lagilah tak boleh pegang nilai apa-apa. Okay.
Okey, seterusnya, slide seterusnya. Next. Okey, nilai emas tidak tergugat ketika krisis ekonomi dalam sebuah negara. Saya nak ambil jarak jangka masa yang singkat saja. Ini saya ambil setahun yang lepas, bermula Julai 2019 sehingga Jun 2020. Lebih kurang setahun lah. Krisis keuangan dunia bermula pada Julai. Pada masa itulah harga emas public gold naik RM200 segram. Sebelum ini dia berkisar harga 190, 180 lebih. Lepas Julai 2019 bermula naik 200 lebih sampai pada hari ini 259 pada hari ini kan. Jadi kenapa pada Julai 2019 ini harga emas boleh naik 200? Sebab masa itu ada krisis dipanggil trade war antara US dengan China. Harga emas boleh naik pada waktu itu. COVID belum ada lagi. Kan, COVID tak berlaku lagi. Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember baru ada COVID. Bermula Disember lah harga emas naik sampai pada hari ini lebih kurang 7,000 US dollar per ounce. Jadi nilai emas tidak tergugat ketika krisis ekonomi dalam sebuah negara. Kita boleh kata terpalit, tapi terpalit dia ke arah positif. Sebab apa harga emas boleh naik ketika krisis? Sebab ramai pelabur-pelabur saham yang panggil apa, jerung pelabur saham, dia ada bond saham yang simpan dalam fixed deposit sebagainya ni, mereka risau kalau mereka tak tukar pada emas. Jadi dia menganggap bahawa emas ni adalah safe haven. Mereka tukar dalam bentuk yang mereka rasa tenang, rasa boleh selamatkan nilai saham-saham mereka. Jadi dalam masa ekonomi krisis ke tak krisis ke, emas sentiasa steady saja. Dia tidak ada ganggu gugat oleh event-event yang berada dalam dunia ini. Okey, seterusnya. Okey, hari ini saya nak fokus, lepas itu saya nak fokus kepada gold saver. Kita nak bila kita dah faham kenapa simpan emas yang boleh menjadikan emas itu sebagai evergreen, sekarang ini saya nak masuk kepada minda seorang gold saver. Kita nak bina mindset sebagai seorang gold saver. Gold saver ni adalah penyimpan emas. Okay, penyimpan emas ni dia kategori sebagai penyimpan emas tegar lah. Dia tegar, dan penyimpan emas ni dia tak fokus kepada kenaikan harga emas tersebut, tapi dia fokus kepada pertambahan gram. Kalau contoh hari ni dia beli segram, bulan depan tambah lagi segram, bulan depan seterusnya tambah lagi segram. Dia fokus begitu. Dia tak fokus kalau beli hari ni 259, bulan depan naik berapa tanya introducer, tanya dealer. Bagi saya itu akan menyebabkan dia tak tenang. Dia sentiasa fikir ruginya beli emas, beli hari ni 259, esok turun 57, mungkin dia rasa tak tenang. Dia rasa dia menyalahkan dealer, menyalahkan introducer, menyalahkan emas, sedangkan dia kena letakkan diri dia sebagai seorang gold saver, sebagai seorang minda penyimpan emas. Dia beli emas dengan minda yang merdeka. Minda merdeka ni tak terganggu dengan harga emas. Harga naik, harga turun, bagi dia sama sahaja. Dengan kata lain, dia beli emas dengan peace of mind. Dia beli dengan jiwa yang redha. Kita bagi jiwa redha, dia tak fikir pun berapa emas naik bulan depan, berapa emas naik tahun depan, dia tak fikir. Yang penting gram dia sentiasa bertambah, dan dia ada matlamat. Nanti saya akan ceritakan matlamat untuk simpanan emas. Jadi orang yang membeli emas sebagai penyimpan emas ni, gold saver ni, dia beli sebab apa? Antaranya sebab kerana dia nak kekalkan nilai, macam saya sebut tadi, kekalkan nilai kuasa beli dia, supaya duit dia tu tidak jatuh nilai. Yang kedua, dia nak supaya duit dia yang dia simpan tu tidak mengalami inflasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini penting ni, ini saya juga yang rasa benda ni. Dia simpan emas sebab dia tak nak boros. Dia tak nak, kalau dia simpan emas, dia selamatkan duit dia daripada boros berbelanja. Jadi orang simpan emas ni tiga sebab itulah. Yang pertama, kerana nak kekalkan nilai simpanan dia. Yang kedua, nak elak inflasi. Yang ketiga, kerana ingin elak daripada penyakit boros. Penyakit boros. Kita kadang-kadang kita tak sedar kita ni penyakit boros. Bila kita dah beli rasa menyesal, barulah kita sedar. Okey, maksudnya beli barang-barang yang tak berguna lah. Okey, seterusnya.
Okey, ini ramai juga pelanggan-pelanggan saya lah, pelanggan saya tanya boleh tak jual emas, boleh tak beli emas sekarang. Bagi saya nak bagi satu guideline kepada anda, bila waktu terbaik beli emas dan bila waktu terbaik jual emas. Ini saya nak sentuh dulu, bilakah waktu yang terbaik untuk membeli emas. Yang pertama tuan-tuan, waktu terbaik beli emas adalah masa kita hidup. Kalau kita mati, kita tak boleh nak beli emas lagi dah. Jadi waktu kita hidup ni lah kita beli emas. Waktu kita masih lagi sihat, waktu kita masih ada pendapatan, kita beli emas masa sekarang. Apabila ada duit untuk simpanan jangka masa panjang, jadi pastikanlah kita beli emas ni untuk simpanan jangka masa panjang, lebih kurang 2 ke 3 tahun, sederhana. Semakin panjang semakin baik. Tapi pengalaman saya dalam masa setahun yang lepas, bila saya tunjuk graf tadi, saya beli lebih kurang bulan 5 gitu, saya dah dapat keuntungan lah. Maksudnya kalau potensi harga emas tu bagus, cepat dah dapat untung dia. Jadi kalau nak selamat lagi, biarlah target kita 2 ke 5 tahun. 2 ke 5 tahun untuk simpanan. Okay? Beli emas untuk simpanan. Yang kedua, waktu terbaik beli emas juga jangan tunggu harga murah. Okay? Yang baru-baru kena emas ni dia tunggu harga murah. Rasa harga turun naik tak? Harga turun tak esok, tanya saya. Saya kata saya tak boleh nak bagi expectation, tak boleh nak buat apa yang akan berlaku masa depan. Yang penting kalau duit tukar sahaja dalam bentuk emas, tidak perlu tunggu harga rendah. Kalau tunggu harga rendah mungkin dah terbeli benda lain, habis juga duit. Jadi tak guna juga kalau tunggu harga rendah. Seterusnya jumlah belian selalunya dia tak besar. Biasa orang beli emas ni yang untuk simpanan gold sewa ni dia beli segram je sebulan, ataupun dia buat EPP 10, dia beli setakat kemampuan dia sahaja, kan? Dia tak beli besar-besar sangat, dia beli dengan kemampuan dia. Tapi pentingnya konsisten, dia beli sikit-sikit tapi konsisten, ya. Bulan ni dia beli, bulan depan dia beli. Saya rasa kalau lah dia boleh praktis benda ni dalam masa 3 ke 5 bulan, dia akan jadi seorang penyimpan emas yang tegar. Tegar ni dia tak fikir apa-apa dah. Yang penting aku nak tambahkan gram aku sahaja. Jadi kalau dah sampai level ni, saya rasa dia dah seorang penyimpan emas yang berjaya. A successful gold saver lah. Okey, kelebihan dia beli secara konsisten ni, adalah dia dapat pemurataan harga. Kita panggil averaging cost. Averaging cost ni contoh macam mana tuan-tuan? Contohnya dia beli bulan lepas lah. Bulan lepas harga lebih kurang 254 dah, contoh yang saya ambil 254. Bulan ni dia beli 255. Bulan ni dia beli 255, bulan depan dia beli 256. 3 bulan berturut-turut dia beli. Tapi kalau kita ambil kos pemurataan harga dia hanya beli 255 sahaja. Sebab apa? Sebab dia boleh averaging maksudnya dia boleh memeratakan harga dia. Ini kelebihan kepada yang buat secara konsisten lah. Okay. Jadi kalau kita buat konsisten, banyak manfaat dia. Antaranya adalah kos purata ni macam ni. Okay, seterusnya next slide. Okay, ini waktu terbaik jual emas. Tadi waktu terbaik beli emas. Waktu terbaik jual emas apabila yang pertama telah capai matlamat simpanan dia. Contoh simpanan untuk pendidikan anak. Bila anak dah nak masuk universiti, gunalah emas tu, kan? Anak dah sampai umur 18 tahun, nak daftar IPTA contoh, gunalah emas tu. Ataupun dia nak pergi haji, dia simpan emas, memang fokus dia, matlamat dia memang nak pergi haji. Jadi bila dah sampai panggilan haji, gunalah emas tu. Maksudnya bila dah sampai matlamat, maksud saya nak pergi umrah ataupun nak beli nanti nak beli hartanah, nak beli sekian, bila memang target macam tu, boleh jual kalau dah sampai matlamat. Okey, contoh saya sendiri, saya beli emas dalam masa setahun ni, saya beli emas nak settlekan hutang saya. Saya akan kongsikan bonus kepada tuan-tuan yang bersama dengan saya pada pagi ini, macam mana saya gunakan emas saya untuk settlekan hutang. Lebih kurang 40,000 saya guna emas. Nanti bonus untuk siapa-siapa yang menonton lah. Sekarang dah ada 200 orang. Saya rasa bonus kepada anda yang menonton pada pagi ini. Nanti saya akan ceritakan. Okay, next slide. Yang kedua, waktu terbaik beli emas, waktu terbaik jual emas adalah bila ada peluang untuk tukarkan kepada aset lain, kan? Aset yang lebih besar, yang lebih
yang lebih bernilai daripada emas, contohnya nak beli tanah yang ada potensi untuk kembangkan lagi, untuk sewa, untuk buat bangunan yang boleh memberi boleh memberi markup harga sekian, dia rasa untung, dijual lah emas tersebut, buat emas, jadikan emas tersebut untuk deposit ke ataupun untuk bayar full settlement kepada installment rumah dan sebagainya, boleh. Jadi kalau jual emas untuk tujuan beli aset yang lebih besar, yang lebih berguna, yang lebih manfaat, silakan, tak ada masalah. Yang ketiga, seterusnya, waktu terbaik jual emas apabila ada hal-hal kecemasan. Selalunya kalau kita tengok posting-posting ataupun kongsian daripada pakar-pakar keuangan yang lain, dia tak cadangkan emas ni sebagai simpanan dana kecemasan. Tapi saya sendiri, pengalaman saya dalam 3 tahun saya simpan emas ni, saya jadikan emas saya untuk dana kecemasan. Bila saya perlukan emas, saya pergi ke Arahnu ataupun saya jual sahaja emas saya. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh nak menyimpan duit, tak ada masalah kalau nak jadikan emas tu sebagai dana kecemasan. Dana kecemasan kita kena letak target 3 ke 6 bulan gaji. Kalau kalau government mungkin 3 bulan gaji. Kalau swasta mungkin sampai 6 bulan gaji. Target lah. Bila target sebegitu, dia akan fokus untuk cukupkan simpanan 3 ke 6 bulan gaji. Bila perlu dia boleh tukar dalam bentuk cash, pergi ke Arahnu ataupun datang ke Publico, jual ataupun ganda dekat Publico, duit itu dia guna dan dia kena tambahkan balik 3 ke 6 bulan gaji tersebut. Kena cukupkan semula dalam masa yang terdekat. Jadi dia jangan suka-suka guna emas ni untuk beli handphone. Kalau beli handphone dia bukan dana kecemasan, tuan-tuan. Contoh kereta rosak, duit dana kecemasan adalah untuk emas, dia boleh gandai ataupun jual saja emas tersebut untuk dana kecemasan. Okey, seterusnya. Next. Okey, ini saya nak kongsikan macam mana strategi saya ajar diri saya dan customer-customer saya untuk konsisten simpan emas ini. Ini adalah strategi yang tuan-tuan pun boleh praktis. Yang pertama, kena tetapkan matlamat. Kenapa aku simpan emas? Biasa orang simpan emas ni seperti yang saya sebut tadi lah. Antaranya dia simpan emas untuk pendidikan anak, yang duit raya tukar pada emas contoh. Dia simpan emas untuk pergi haji, dia simpan emas untuk dana pencen sebagainya. Simpan emas untuk beli hartanah, simpan emas untuk kahwin, simpan emas untuk dana kecemasan. Maksudnya dia kena tetapkan matlamat. Apa tujuan simpan emas? Tetapkan matlamat. Tetapkan matlamat. Lepas tu kena rancang strategi. Kena rancang strategi simpan emas ni berapa gram sebulan. Kalau contoh nak sampai matlamat pendidikan anak kan, daripada tahun umur pertama sampai umur 18 tahun ada lebih kurang 150 gram. Jadi sebulan-sebulan kena ada sekian paling minimum. Sekian sebulan cukup 12 bulan ada 60 gram. Kan, cuba bayangkan, cuba darab dengan 18 tahun. Berapa dia ada simpanan. Cukuplah untuk dana kecemasan, untuk dana pendidikan. Lepas dah ada strategi, dah ada matlamat, terus execute the plan. Terus mulakan tindakan. Jangan tangguh-tangguh. Kalau tangguh-tangguh nak tunggu ada duit lebih baru nak simpan emas, lambatlah. Jadi kena paksa dulu. Paksa ada 100, ada 200. Mulakan dulu. Lepas tu bila dah habis untuk matlamat pertama, tukar matlamat kedua pula. Ada matlamat kedua pula, ketiga, keempat dan seterusnya. Supaya pembelian kita tu ataupun simpanan emas kita tu sentiasa berterusan. Maksudnya tidak sampai satu matlamat tu dah cukup, dia berhenti kat situ sahaja. Berhenti kat situ, tunggu simpan kat situ saja, tak ada matlamat lain. Saya rasa tak bagus juga. Dia kena sentiasa renew matlamat tersebut. Kena perbaharui lah lepas dah habis. Ada matlamat kedua, ketiga dan keempat. Okey, seterusnya. Okey, ini cadangan saya untuk tetapkan matlamat simpanan emas. Orang lain padang, lain belalang. Mungkin berbeza-beza, tapi ini adalah cadangan saya sahaja. Saya akan bagi tahu cadangan saya kalau simpanan untuk sekian berapa gram yang dia kena ada. Okey, seterusnya. Okey, dana haji dan umrah. Tadi saya baru kira sebab sebelum ni saya tengok kepada jadual daripada sifat-sifat emas yang pernah buat perbandingan harga daripada tahun 2000 sehingga tahun 2019. Tuan-tuan kalau tengok harga kos pergi haji bermula tahun 2000
lebih kurang 8,000 untuk kos pergi haji untuk muassasah. Muassasah ni maksudnya yang bukan melalui package. Muassasah tu yang asasnya first time pergi haji, dia perlu lebih kurang 8,000. 8,000 convert kepada Grabmas masa pada waktu itu RM35 segram. RM35 segram lebih kurang 267 ringgit segram. Sorry, 267 gram. 8,000 tukar kepada emas pada waktu itu RM267. Maaf, 267 gram. Pada hari ini, tahun 2020, kan harga emas 1 gram hari ini 269, saya ambil tadi 269. Kos haji pada hari ini lebih kurang 9,890. Saya tak ingat berapa exact value dia, tapi convert kepada gram emas kita perlu hanya 45 gram sahaja kos haji. Maksudnya kalau tuan-tuan nak pergi haji lama lagi, 3, 5, 10 tahun akan datang lagi nak pergi haji, belum tentu bila lagi, tukar untuk simpanan pergi haji dalam bentuk emas. Sebab emas ni dia kekang kuasa beli dan dia boleh katakan kalau simpan emas ni lebih murah ikut setahun ke setahun. Okey, jadi jadikan dana emas dalam untuk haji dan umrah, boleh guna emas. Okey, seterusnya. Ya, dana pendidikan, tadi saya sebut dana pendidikan anak bermula daripada tahun pertama, umur 1 tahun. Lepas tu kalau duit raya, baru lepas raya ni tukar kepada emas kan. Lepas tu kalau hadiah birthday bagi 1 dinar kepada anak, ayah 1 dinar, mak 1 dinar. Jadi simpanan dana pendidikan ni akan cepat sampai kepada matlamat 200 gram ni. Bagi saya 200 gram ni bukan saja boleh pergi IPT, bukan saja untuk daftar anak, boleh belajar untuk 4 tahun, tapi boleh beli pakaian, boleh beli laptop lagi ni dengan 200 gram ni, banyak lagi lebih. Okay. Dia nak guna bila? Mungkin 18 tahun akan datang, masa tu kos pendidikan meningkat, tapi dengan emas ni, dengan kenaikan harga emas ni sesuai dengan kos pendidikan pada waktu itu. Okey, seterusnya. Kini ada dana pencen. Dana pencen. Kita akan sampai kepada umur tua. Umur usia tua, mungkin kita dah ada aset-aset yang kita dah bersedia untuk umur tua. Tapi apa kata kita tambahkan lagi satu bentuk dana pencen kita dalam bentuk emas. Ni target saya kalau kita boleh sampai sama-sama 400 gram untuk dana pencen kita. Dan masa itu kita tak perlu bekerja dah kan. Kita mungkin makan duit pencen ke ataupun duit pelaburan kita, tapi dalam bentuk emas dia boleh sebagai satu backup plan lah untuk ada dana pencen. Okey, seterusnya. Kini ada dana kecemasan. Tadi saya beritahu dana kecemasan dalam bentuk emas tu boleh buat. Sebab ada orang takut, boleh ke Encik Ilmi saya nak simpan dana kecemasan dalam bentuk emas? Boleh kalau kalau awak tidak mampu untuk menyimpan duit, simpan bentuk emas, selamat. Okay, saya cerita pengalaman saya sendiri. Jadi target lah tuan-tuan, target berapa lama nak ada dana kecemasan. Mungkin 5 tahun, mungkin 4 tahun, berapa gram sebulan, target. Sampailah tahap ada 120 ringgit. Ada 120 gram ini. Okey, seterusnya. Dana kahwin. Dana kahwin 80 gram. Ini kawan saya, bukan kawan saya, rakan dealer saya dekat Brunei. Baru saja 2 minggu lepas dia buat hantaran kahwin dalam bentuk dinar public gold. Dia dealer public gold juga di Brunei. Bagi yang tak berkahwin lagi, bagi bujang boleh guna emas sebagai dana kahwin. Saya tertarik perkongsian daripada Ustaz Khairul Anwar. Dia kata seorang gadis dia boleh kahwin dengan emas secara percuma. Macam ni dia punya step dia. Ini tuan-tuan yang adik-adik masih gadis ni boleh praktis lah. Yang dah ada simpan emas ni boleh buat. Dia ada target 50 gram. Dia kena simpan dalam bentuk emas 50 gram, sama ada melalui account gap ke ataupun melalui EPP 10 ke. Cukup 50 gram. Nanti kalau ada bakal suami berisik dia kena bagi tahu kat bakal suami, saya nak hantaran kahwin dalam bentuk emas 50 gram. Bila bakal suami setuju, dia jual emas dia tu kepada suami, dia dapat duit daripada harga 50 gram tersebut, dia pun dapat emas juga. Duit pun dapat, gubal 50 gram pun dapat. Jadi itu bonus. Duit pun dapat, gubal 50 gram pun dapat. Jadi nak kahwin pun kena bijak jugalah kita ajar
ajar masyarakat untuk jadikan emas sebagai dana kahwin. Sebab benda ni kalau orang tua-tua, mak ayah mungkin kurang setuju sebab mereka nampak duit boleh guna untuk beli peti sejuk, beli meja basuh. Kalau kau bagi gurba 50 gram nak beli apa? Jadi kena kental lah, kena educate mertua, kena educate mak ayah sendiri. Okey, seterusnya. Okey, bonus. Bonus ni saya baru terfikir semalam sebab saya dah letak dekat Facebook saya nak kongsikan pengalaman saya sertakan hutang menggunakan emas. Tapi saya tak cakap saya guna emas. Okey, next. Okey, saya hutang dengan emas ni, saya ada matlamat. Saya simpan emas ni untuk saya tekan hutang. Ini saya tak sebut sebelum ni. Slide-slide sebelum ni saya tak sebut, tapi saya nak fokus pada slide ini. Saya ada hutang personal loan. Personal loan mungkin masa saya belum kenal erti kewangan dulu. Kita buat personal loan, sekian lah, beli itu beli ini. Ada banyak tapi tak sedar. Bila kenal emas ni tiba-tiba rasa nak cepat-cepat bebas keuangan, jadi saya pun plan bincang dengan kawan-kawan, boleh tak beli emas untuk untuk settlekan hutang. Jadi ada yang sokong, ada tak sokong. Jadi tapi saya fokus saja, saya teruskan saja. Ini adalah asas saya. Yang penting kita kena ada lebihan tunai 1,000. Ini cara saya buat dah. Cipta lebihan tunai 1,000 sebulan. 1,000 sebulan ni tuan-tuan, kalau dealer public go dia boleh fokus, dia boleh buat jadi MD, saya rasa boleh sampai 1,000 sebulan, even boleh lebih 1,000 sebulan. Jadi saya begitulah saya buat. Saya master dealer dulu Mei, boleh start bulan Mei, saya terus beli 50 gram EPP. Saya tawakal saja, dapat 1,000 ke tak dapat 1,000 ke, tapi saya memang target saya nak beli 50 gram ni untuk settlekan hutang saya. Jadi saya buat belian 50 gram EPP 10, bayar 1,000 sebulan, tapi tak bayar dengan duit split gaji saya bayar dengan commission public go. Ini untuk dealer-dealer dapat motivasi jugalah. Buat betul-betul setahun ke 2 tahun, ada empire yang besar, dah boleh upgrade master dealer, dapat income yang pasif. Okey, buat belian emas 50 gram EPP, lepas habis 50 gram, saya buat EPP kedua. Saya EPP yang pertama ni saya buat tak sampai 10 bulan pun. Masuk bulan ke-6 saya dah settle. Lepas tu saya buat EPP kedua, bulan ke-5 saya dah settle. Jadi saya ada dua EPP 50 gram dan dah settle bayar. Saya buyback dengan 50 gram tersebut. Saya buyback maksudnya saya jual balik kepada public good. Alhamdulillah dengan kenaikan harga emas yang kita semua rasai, dengan rasai hari ini, saya dapat keuntungan, dua-dua saya dapat keuntungan lebih kurang 10% daripada pembelian saya. Maksudnya saya dapat lebih 1,000 keuntungan daripada 50 gram tersebut. Jadi itu rezeki lah, rezeki dalam masa setahun dah dapat keuntungan 10%. Jadi dengan cara macam tu saya rolling, saya ada 3 gold bar sebenarnya, 3 gold bar 50 gram, saya buyback, saya dapat duit tu, saya bayar hutang saya. Jadi dengan cara macam ni, saya berdisiplin. Yang pertama berdisiplin untuk simpanan, yang kedua berdisiplin untuk fokus settlekan hutang. Dengan cara macam ni, dengan ada disiplin macam ni, kita dapat bebas keuangan dengan cepat. Tapi kena kental lah sikit, maksudnya kena terima kecaman, terutamanya daripada staff-staff bank kan, tengok muka kita. Sebab saya bila dah habis buat 50 gram tu, saya pergi terus buat bayaran di bank. Saya malah nak simpan duit banyak-banyak, nanti habis, baik saya buat bayaran dulu, separuh-separuh ke tak apa. Dia tanya saya, kenapa nak bayar banyak-banyak ni? Baik simpan dalam SP ke, dalam tabung haji ke? Tak apalah, saya senyap saja. Saya ada matlamat saya sendiri, jadi saya bayar. InsyaAllah esok ni saya akan settlekan semua. Berapa banyak tuan-tuan? 43,000. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat. Saya kenal public gold, saya kenal emas ni. Saya boleh dipanggil apa nak kata manipulasi pun juga, tapi saya manfaatkan emas saya ni untuk settlekan hutang dengan cepat. Ini perkongsian saya secara ringkas saja. Walaupun daripada 50 gram 3 keping tu tak adalah boleh cover semua, tapi saya guna commission public good juga, saya guna ASB sebab saya pergi sesi 101 dengan Tuan Zaidi. Dia bagi cadangan kepada saya lah. Apa yang saya ada, source duit yang saya ada tu boleh jual ataupun terminate
Contoh kalau ada ASB, saya ada 2 siji ASB, 50,000 setiap minit, saya guna duit tu untuk bayar hutang ni juga. Jadi kalau ada ilmu, dia senang berlaku sebenarnya. Kalau ada mentor, kalau ada orang yang guide kita, boleh buat. Yang penting kalau nak bayar hutang ni dia kena buat saja. Dia tak perlu tunggu boleh ke tidak, tapi nak ke tidak saja. Kalau nak tunggu boleh ke tidak, memang tak boleh, memang tak mampus. Saya fikir juga ada ke 1,000 sebulan lebih ni. Tapi kalau kita nak, senang saja boleh settle. Okay, jadi jangan, kalau siapa-siapa yang berniat nak bayar hutang, sebab saya ada post juga dekat Telegram, akhir-akhir sesi saya ni saya kongsikan pasal settle hutang dengan emas. Jadi boleh buatlah, boleh cuba dengan cara saya ni. Tapi kalau tak berjaya jangan marah kat saya lah, ini cadangan saya saja. Okey, kalau kita ada hutang kereta, kita nak settle cepat-cepat, nak malas nak tunggu 9 tahun, 4 tahun dah boleh settle dah, guna cara macam ni. Kan? Ada personal loan, daripada tunggu 10 tahun, mungkin boleh kurang daripada, 5 tahun, boleh. Okey, saya rasa cukup sejam saya bersama dengan sesi ini. Saya nak baca soalan kalau ada. Ada soalan? Sila tanya soalan 5 purchase selama 10 bulan, betul. Publigo dah ada kemudahan buat EPP 10 bulan Hari ni ada, insya-Allah ada offer. Grab terus lepas ni. Cik Syawal, main introducer Tuan Hilmi, terima kasih. Ya, terbaik. Dengan emas dapat selesaikan hutang PTPTN. Sebab itu saya galakkan anak-anak muda yang masih lagi belajar, yang masih ada PTPTN, bila dapat PTPTN tukar sikit-sikit pada emas. Sebab emas itu dia akan berguna lepas dia belajar nanti. Percayalah cakap saya. Umumi buat je Okey, boleh share slide. Sebenarnya video ni dah Facebook Live ni dia akan kekal kat sini lah. Dia tak, insyaAllah Publigo tidak akan delete rakaman ini Ya, betul, kena bijak guna emas. Tapi kena dengan ada ilmu lah. Saya buat ni pun lepas saya tahun ketiga saya bersama Publigo. Kalau tahun pertama saya bertakut juga bila dah faham sikit-sikit tentang konsep emas ni, saya beranilah sikit nak buat. Orang bank memang macam tu, makin dipromot tambah hutang adalah. Bila kita pergi nak settle hutang, dia cadang kat kita lagi. Encik nak beli nak buat SB ke? Encik dah ada SB 1, tambah lagi 2, 3. Itu memang kerja dia. Tak boleh nak buat apa dah. Okey, APP 10. APP 10 ni kita letak harga sekarang. Contoh harga hari ni 10 gram saya tengok harga tadi 2592. 2592. Ini cara kira dia. 2592 kita ambil 2590 dulu. Kita ambil 2590, 2 tu kita tinggal dulu. 2590 bahagi 10 kita akan dapat 259. 259 untuk EPP pertama dia kena tambah RM2 tadi tu. EPP pertama 259 tambah RM2 tambah dengan gold premium. Gold premium kalau di Semenanjung RM15. Ni yang saya ambil 10 gram Kalau Semenanjung RM15, kalau dekat Sabah Sarawak tak silap saya 25 kan, saya tak ingat, RM25 tambah untuk EPP pertama. EPP kedua sampai EPP ke-10, maksud EPP tu ansuran lah, ansuran pertama, ansuran kedua dan ke-10 dia hanya bayar RM259 sahaja. Kalau tak reti nak kira EPP 10, tengok dekat website Publigo tu ada PG Cell. PG Cell anda ambil, tuan-tuan ambil yang harga 10 gram, 20 gram, 50 gram, berapa yang nak? Nak yang berapa gram? Lepas tu ambil harga PG Cell tu bahagi 10. Ikut cara saya tadi. Itu cara kita nak buat anggaran. Sebab pada waktu ini, sehingga tempoh yang nanti akan saya bagi tahu, tempoh offer Facebook Live ini dia tak ada EPP premium. Tak ada EPP premium ni seolah-olah kita beli dengan harga cash, harga full. Jadi rebutlah peluang beli pada hari ini. Hari ini masa yang terhad, masa yang saya rasa tak sampai 6 jam pun boleh grab dalam masa yang ditetapkan. Okey, faham EPP 10? Ya, alhamdulillah bebas hutang dengan emas.
Okey. Dana kahwin satu lagi ke macam mana tu Encik? Dana kahwin. Okay, Dina Kelantan juga cantik sebagai mas kahwin, betul. Tapi tuan-tuan kena perhatikan sikit lah. Sebab Dina, syarikat-syarikat lain dia berbeza di segi keterinan, berbeza. Dia bukan, kita beli emas ni bukan saja kita nak tengok emas tu, tapi kita nak tengok emas tu harga dia berapa, keterinan berapa, spread berapa. Kalau nak jual balik senang ke tidak, itu kalau nak cerita pasal ni kena ada tajuk lain lah. Okay, bawah-bawah lagi tak? Okey, apa maksud cipta lebihan RM ni? Cipta lebihan RM ni maksud dia kita tambah cash flow kita. Contoh gaji saya 3,000 contoh Contoh gaji saya 3,000, perbelanjaan saya memang 2,000, contoh perbelanjaan saya 2,900. Jadi cash flow saya hanya 200 saja. Nak tak cukup 1,000. 200 saja. Jadi saya kena target, saya kena ada lebihan cash flow saya 1,000. Macam mana buat 1,000 tu? Gaji kita makan gaji tak akan naik 1,000. Jadi tuan-tuan kena carilah inisiatif, sama ada nak buat bisnes ke, kan, nak buat jadi dropship ke, nak jadi apa, nak kerja pasal malam ke, nak jual nasi lemak dekat office ke, paling kurang kena ada 1,000 untuk cash flow lebih. Barulah pada waktu itu saya rasa untuk settle hutang senang. Minimal 1,000 senang untuk settle hutang, boleh manfaatkan mas ataupun letak SB ke, itu terpulanglah atas ilmu masing-masing. Itu maksud saya 1,000 lebihan. Okey, adakah mas PG diterima di kedai pajak biasa? Ya, tak ada masalah. Kedai pajak biasa, saranan saya kita pergi ke arah ni lah. Kalau kedai pajak gadai Hong Leong, kedai pajak gadai Mei Ling, kedai-kedai pajak gadai Cina tu tak payah pergilah. Kita sebagai seorang, kalau kita sebagai seorang Muslim pun ataupun non-Muslim pergi kedai pajak arah ni tak ada masalah. Sebab bukan sahaja untuk syariah, tapi dia tidak ada kos-kos tersembunyi. Kita sign agreement untuk arah ni tersebut, kita tahu kita bayar apa. Mungkin kalau kedai pajak gadai yang biasa-biasa ataupun kita panggil kedai pajak gadai konvensional, dia tidak ada istilah-istilah yang Islamik yang tak patuh syariah lah maksud saya. Jadi seboleh-bolehnya pergi carilah arah nu, banyaklah sekarang ni arah nu Yapim, arah nu, pos arah nu. Pos arah nu tuan-tuan ada dekat 80 cawangan dekat Malaysia. Siapa yang tak tahu ni? 80 cawangan pos arah nu di Malaysia. Pergi mana-mana cawangan boleh gadai yang Golba PG, yang Dina PG, tak ada masalah. Kalau nak bagi talk kat student, okay, boleh. Kalau di Kelantan saya sanggup lah, kalau nak pergi ke luar Kelantan saya tak sanggup. Hilmi, lepas jumpa Cik Zaidi, berapa lama Hilmi boleh selesaikan hutang jahat? Okey, Cik Zaidi, dia sebenarnya macam inilah, orang yang guide kita, tak sebenarnya kita boleh ikut. Tapi saya meletakkan komitmen saya untuk selesaikan hutang ni. Sepatut saya janji dengan dia 3 bulan. Sebab saya jumpa dia bulan 12, 1, 2, 3. Tapi saya adalah komitmen lain-lain. Dengan PKP sekian ni saya terpaksa extend 3 bulan lagi. Jadi bulan ke-6 barulah saya boleh selesaikan hutang. Yang penting kena ada ilmu lah, kena tahu ini boleh manipulate, ini boleh tak boleh, ini kalau kita buat terminate berapa kos yang kita bayar, sekian-sekian kena tahu supaya kita boleh adjust lah. Kalau beli Golba ataupun apa-apa emas boleh. Okay, boleh. EPP dia tak ada masalah. 50 gram ke 10 dinar ke, harga lebih kurang sama je. Berat pun kalau 10 dinar 42.550 gram. Kalau Golba 50 gram memang 50 gram. Harga beza sikit. Tapi bagi saya kalau kita ada bajet besar, kita beli dengan Golba yang lebih besar. Sebab apa? Sebab spread dia lebih kecil. Spread lebih kecil dan harga dia lebih murah. Kalau kita mampu ada bajet, maksudnya cash flow 2,000 lebih, kita boleh beli Golba 100 gram. Buat EPP 100 gram, kita nak bayar nanti, bukan, kita nak buy back nanti senang. Dia spread dia, saya tak silap saya 7% saja.
dan dia punya harga kita beli pun harga lebih murah berbanding dengan harga yang global lebih kecil. Okay, ada soalan lain? Okay, sudahkah Cik Diana? Valid through untuk webcard tu sahaja sebab voucher dalam tu hanya valid untuk setahun. Okey, kalau webcard ni adalah syarat public go tetapkan untuk siapa yang nak upgrade dealer. Tapi sebenarnya siapa-siapa je boleh beli webcard. Bukan saja dealer, tapi public go tetapkan siapa-siapa nak upgrade dealer boleh kena beli webcard RM200 sebab nanti commission dia akan bergantung pada webcard tu. Itu saya faham. Lepas tu kad tu tidak, webcard tu ada gula bakar 0.5 gram, dia tidak ada expired date, cuma voucher tu saja ada expired date. Okay, ada lagi soalan yang saya terlepas? Macam mana nak tentukan gram emas kena simpan? Okey, saya kongsi sikit lah. Macam nak tentukan gram emas kita simpan macam ni. Contoh, saya nak buat dana kecemasan. Dana kecemasan saya punya gaji saya RM2,000. RM2,000 saya kena dana kecemasan saya 3 bulan gaji. RM2,000 darab dengan 3, jadi RM6,000. Betul tak? RM6,000, tuan-tuan bahagi RM6,000 tu dengan harga emas sekarang. RM6,000 bahagi dengan 259, berapa gram mendapat? Okay. Ikut harga sekarang, jangan ikut harga yang lepas, harga akan datang. Ikut harga sekarang, RM6,000 bahagi dengan harga 259, berapa gram? Jadi targetlah gram tu sampailah habis. Untuk next punya target, buat dana lain pula. Contoh dana untuk pergi umrah. Target RM10,000. RM10,000 dengan harga sekarang 259. RM10,000 bahagi 259, berapa gram kena ada? Go on, kena execute. Buat sekiranya sebulan ke, ataupun kalau perempuan nak letak target 5 tahun. Bahagi dengan 12, bahagi dengan bahagi dengan 12, tuan-puan akan dapat berapa kena beli emas sebulan. Okey. Arahnu. Okey. Arahnu tak kapek seal. Ini tanya ke nak jawab ni? Arahnu, kalau pos Arahnu, kalau public go punya KDE, dia tidak dibuka sale lah. Kalau kita pergi ke pos Arahnu memang dia memang ambil emas macam tu saja, dia tidak buka sale. Kalau kita pergi ke Arahnu Bank seperti Bank Rakyat, Bank Islam ni saya sendiri, Bank Muamalat, dia buka sale. Kalau yang LBMA punya, kalau bunga emas, kalau Dina yang lokal, yang baru ni, tak buka sale. Maksudnya dia lebih mesra dengan Arahnu kalau bunga emas ataupun Taifuk. Okey, guna duit overtime untuk simpan ataupun beli Dina. Bagus. Buat overtime banyak-banyak, lepas tu beli emas. Oh, kat KL. Kat KL, Puan Rogaya dekat KL Rogaya. Puan Rogaya dekat KL. Boleh dipertimbangkan. Kat KL pun ada dealer-dealer saya juga ataupun dealer lain yang boleh pergi. Ramai dealer-dealer hebat di KL. Fizikal kalau tak tuntut boleh kan? Simpan kat PG dah boleh kan? Ini kalau kita beli fizikal memang kita kena ambil lah. PG tak ada simpanan, servis simpanan. Kalau kita beli lot dengan PEPP ke ataupun kita beli dengan direct purchase, sampai stok, staff bagi tahu memang kena ambil. Kalau tak ambil, dia akan bagi kat orang lain. Kalau tak nak ambil, simpan dalam account gap saja. Simpan dalam account gap, tak perlu ambil fizikal. Itu adalah kelebihan account gap. Tak perlu ambil fizikal. Contohnya pergi haji kena ada 45 gram, untuk dana pendidikan kena ada at least 200 gram. Itu adalah anggaran saya. Tuan-tuan boleh buat anggaran sendiri. Saya buat anggaran macam ni. Kos pendidikan pada hari ini dalam 35,000. Kos untuk degree, ijazah. 4 tahun, ijazah 35,000. Bahagi dengan harga emas hari ini 259, tuan-tuan akan dapat berapa jumlah dia. Jadi targetlah jumlah tu. Senang je nak buat target ni.
lepas tu simpan daripada